Okay, hari ini cikgu nak ajar satu tajuk yang penting juga untuk asas pelarasan pada akhir tempoh perakauman. Ini video yang pertama, part 1. Selepas imbangan duga disediakan, banyak pelarasan perlu dibuat sebelum penyata kewangan disediakan. Video-video sebelum tu cikgu sudah ajar kan, kita berniaga, kita beli aset, kita bayar belanja, kita terima hasil. Semua ni lepas tu buka akaun-akaun, lepas tu you kira berapakah jumlah dia, baki dia, dan you sediakan imbangan duga. Bila imbangan duga sudah balance, semua kesalahan sudah dibetulkan. Kenapa kita nak sediakan imbangan duga bila dia sudah betul? Sebab dia kita nak sediakan penyata kewangan. Penyata kewangan di sini rujuk dia ialah penyata pendapatan dan penyata kedudukan kewangan, PKK. Jadi penyata kewangan ni sangat penting untuk mengukur berapakah, untuk mengira berapakah untung atau rugi perniagaan kita kan. Jadi adalah sangat penting, kita kena buat banyaknya pelarasan. Because apa yang rekod dalam imbangan duga actually adalah banyaknya ada tentang aset, liability, belanja hasil semua ni. Actually pelarasan, adanya banyak pelarasan yang belum dibuat. Apa yang erti dia pelarasan ni? Kita perlu buat pelarasan ni so that kita akan menunjukkan aset, liability, hasil belanja yang betul. Jadi inilah pelarasan yang perlu dibuat sebelum kita sediakan penyata kewangan. So cikgu sudah ajar pelarasan yang dibuat ke atas aset bukan semasa. Aset bukan semasa, salah satu dia ialah aset tetap. When we say aset bukan semasa, actually dia bukan rujuk sebab kepada kenderaan perabot sahaja. Dia juga merujuk kepada pelaburan, aset tak ketara. So all this are called aset bukan semasa. Tapi untuk asas ini cikgu hanya ajar aset bukan semasa ni actually dia banyak terdiri daripada aset tetap. This is the main one. So hari itu cikgu sudah ajar aset bukan semasa. Cikgu sudah ajar kita buat pelarasan dengan mengira belanja susut nilai dan susut nilai terkumpul. Sebab apa? Sebab nanti bila kita tunjuk di dalam PKK, penyata kedudukan kewangan, aset kita boleh tolak dengan susut nilai terkumpul. Akan menunjukkan aset yang betul. Yang ini cikgu sudah ajar. Lepas tu, tentang aset yang lain juga seperti aset semasa. Kita perlu buat juga pelarasan. Aset semasa terutamanya ialah akaun belum terima. Akaun belum terima kita kena anggarkan adanya sebahagian yang tak boleh bayar. So hari itu cikgu sudah ajar macam mana nak kira belanja hutang ragu dan peruntukan hutang ragu. Jadi bila kita sudah kira, jadi nanti akaun belum terima yang di dalam aset semasa, di dalam PKK, penyata kedudukan kewangan, akan tolaklah dengan PHR. Jadi semua ini ialah catatan pelarasan supaya APT ini, akaun belum terima, dapat menunjukkan satu nilai yang lebih kepada realiti. So this ada pelarasan yang perlu kita buat pada akhir tempoh perakauman. Yang ini dua cikgu sudah ajar. So hari ini, video ni cikgu nak ajar pelarasan yang lain. Pelarasan yang penting juga. Ialah kita perlu buat pelarasan ke atas belanja dan hasil. Sebelum ni kita kan buat rekod. Kita terima, kita bayar belanja insurans, bayar belanja gaji, kita terima hasil komisen semua kan. Jadi semua yang kita terima ni tak semestinya merupakan belanja hasil untuk tahun ni. Apa yang kita bayar tahun ni tak semestinya merupakan belanja tahun ni. We could bayar untuk last year. Last year kita hutang, baru sekarang I bayar.
Jadi semua ini, jadi kita perlu buat pelarasan. Jadi yang ni dan mungkin ada yang belanja yang perlu kita bayar tetapi kita belum bayar lagi for this year. We hanya bayar next year, hutang dulu. Jadi semua ini kita perlu buat pelarasan. Okey, yang ni ya. Pelarasan yang perlu dibuat seperti belanja belum bayar. Okey, yang sepatutnya bayar tapi you tak bayar. Belanja prabayar yang tak perlu bayar tapi you sudah bayar. Okey, hasil belum terima yang sepatutnya terima tapi you belum terima, dan hasil diterima terdahulu. Okey, yang you tak patut terima dulu tapi you sudah terima. Jadi semua ini adalah pelarasan yang perlu dibuat ke atas belanja dan hasil. Kenapa? Kerana kita mematuhi prinsip pemadanan. Okay, prinsip pemadanan ini satu prinsip perakaunan yang penting, yang di mana kita selalu rekod belanja dan hasil mengikut prinsip ini. Okay, yang ini dia penerangan lanjut tentang prinsip pemadanan. Prinsip pemadanan ialah mengikut apa yang dikatakan dalam prinsip pemadanan. Dia kata belanja yang terlibat, ini belanja yang perlu kita bayar for this tempoh, perlu dipadankan dengan hasil pada tempoh yang sama. Okay. Dia hasil belanja this year padankan dengan hasil this year. Tak boleh tempoh lain. Okay. Untuk menentukan keuntungan perniagaan. Okay. Contoh dia, contoh di sini ya. Untuk mengira untung rugi untuk tempoh perakaunan yang berakhir pada 31 Disember. Let's say now I want to kira, nak sediakan penyata pendapatan untuk kira untung atau rugi perniagaan for this tempoh. Tempoh perakaunan yang berakhir pada 31 Disember. Okay, let's say I want to kira for this tempoh. Jadi accounts, satu yang you kena ingat, kita merekod dan mengira apa yang sudah berlaku. So now you kira for tempoh 2020. Means that now you are in, actually you are the accountant when you do. So you are now in the year 2021. But kita merekod untuk last year punya yang sudah berlaku. So this is called perakaunan kewangan. Okay, so now kita merekod apa yang sudah berlaku last year. Okay, so now the tempoh perakaunan is, I want to do is for berakhir pada 31 Disember 2020. I want to kira the untung rugi. So again, when I kira the untung rugi, biar dia ada kaitan dengan belanja dan hasil. Ingat dalam akaun untung rugi, dalam akaun perdagangan, the penyata pendapatan, semua yang rekod di dalam ialah belanja dan hasil. Jadi kalau semua ada kaitan belanja hasil, kita kena mematuhi prinsip pemadanan when we do. Okay, when we kira the untung atau rugi perniagaan, we have to follow this rule, prinsip pemadanan. Okay, so di dalam penyata pendapatan, we have to follow this rule. So in penyata pendapatan, we have to make sure belanja dipadankan dengan hasil pada tempoh yang sama. Very important, mesti tempoh yang sama. So contoh dia, let's say the belanja. Hanya belanja untuk tempoh perakaunan dari 1 Januari 2020 hingga Disember 31 Disember 2020 saja boleh dihantar ke penyata pendapatan. So when we say penyata pendapatan, dia rujuk kepada akaun perdagangan dan akaun untung rugi. Okay. Jadi kerana kita mematuhi prinsip pemadanan, okay, kita hanya rekod pada 31 yang berakhir pada 31 Disember. That means dia mula 1 Januari lah. Okay, so only that tempoh saja, or the belanja for that tempoh hanya boleh rekod in penyata pendapatan. Jadi kalau belian, biar kita rekod untuk yang sudah berlaku kan. Now let's say now you're in 2021, you're doing for last year. So sekarang masih ada belian kan. So kalau apa you beli pada tahun 2021 tak boleh masuk lah, tak boleh hantar ke
penyata pendapatan. Because that one is for the next tempo, not for this tempo. Okay, not for the 1 Januari 200 hingga 31 Disember 200. So apa-apa yang di luar tempo ni tak boleh masuk. Contoh lain, belanja yang lebih bayar akan direkod di akaun belanja prabayar. Okay, let's say insurance, you pay more, you pay until a few years. Jadi tak boleh lah. Okay. Jadi kita akan keluarkan dia rekod di dalam akaun belanja prabayar. Jadi belanja yang sepatut dibayar for this 1st January until 31st December 200, tetapi you belum bayar. That one kan merupakan belanja untuk tempo ni. Jadi kena juga masuk kira bila kita hantar ke penyata pendapatan. Because dia adalah di dalam tempo yang berakhir pada 31 Disember. Okay, erti dia, apa yang patut bayar perlu campur, masuk kira. Apa yang tak masuk dalam tempoh ni tak boleh ambil kira. So, sama juga dengan hasil. Okay, hanya hasil yang diperolehi dari 1 Januari 2020 hingga 31 Disember 2020 saja boleh hantar ke penyata pendapatan. Kerana dia mesti tempoh yang sama. Okay? Ini pun tempoh dari 1 Januari 2020 sampai 31 Disember 2020. Hasil pun kena tempoh yang sama. Mesti juga hasil yang berlaku yang kita terima 1 Januari 2020 sampai 31 Disember 2020 sahaja. That's why erti dia tempoh yang sama. Very penting this word. So, kerana kita mematuhi prinsip pemadan ni, jadi hasil yang diterima untuk tempoh yang akan datang, sometimes kita terima dulu. So, akan rekod sebagai hasil diterima terdahulu dan tidak boleh dihantar ke penyata pendapatan. Sama juga, hasil yang sepatutnya diterima, tetapi kita masih belum diterima sehingga akhir tahun 31 Disember 2020 kerana dia adalah hasil tempoh ini. Jadi bila kita pindahkan hasil ni ke penyata pendapatan, kita kena make sure kita mesti kena ambil kira amount yang ni. Yang belum kita terima tetapi sepatut diterima, kita kena masuk kira. Okay, bila kita hantar ke penyata pendapatan. Okay. Okey, jadi bila kita buat pelarasan untuk belanja dan hasil, okey, sangat penting you kena pasti tempoh perakaunan dahulu. Sekarang you nak hantar ke penyata pendapatan, yang penyata pendapatan ini nak kira untung dan rugi untuk tempoh apa. Macam contoh ni cikgu bagi tempoh ialah berakhir 31 Disember. Jadi kalau dia adalah berakhir pada 31 Disember 2019. Jadi kalau macam tu, order belanja dan hasil for 2019 akan dihantar ke penyata pendapatan. So very important the tempoh perakaunan. Ini supaya anda lebih faham, cikgu akan terangkan macam mana nak rekod belanja dulu mengikut mematuhi prinsip pemadanan. Okay? So inilah dia belanja belum bayar dan belanja prabayar. Macam mana nak rekod? Apa erti dia belanja belum bayar? Okay? Belanja yang terlibat untuk tempoh perakaunan semasa. That means belanja yang terlibat, that means belanja yang harus bayar lah. Okay? Untuk tempoh perakaunan semasa. So as I said, you kena pasti your tempoh perakaunan. So, bila soalan kata minta you buat tempoh perakaunan yang berakhir di 31 Disember 2020, so that tempoh is your tempoh semasa. Okay, now you're doing for that tempoh. So we call it tempoh semasa. So belanja belum bayar,
belanja yang perlu bayar for this tempoh, tetapi you masih belum bayar lagi. Sampailah 31st December, yang akhir tempoh ni, you masih belum bayar. So, we call it belanja belum bayar. So, ini contoh soalan dia. Katakan ada satu syarikat istana, dia ada pekerja, jadi dia perlu bayar gaji kan, yang sepatut dibayar untuk tahun yang berakhir 31st December 2020 ialah 10,000. Tetapi sampailah akhir tarikh tu, okay, dia ada juga yang belum bayar. Tengok, sampai akhir tarikh itu sepanjang tempoh, dari Januari sampai Disember, 31 Disember 2020, hanya 6,000 sahaja yang telah dibayar. Masih 4,000 lagi belum bayar. So, macam mana nak rekod? Kita buka lah akaun belanja gaji. Bila kita bayar kan, kita rekod kan, kita bayar belanja. Apakah catatan berlaku bila kita bayar belanja? Kita debit akaun belanja gaji, because dia adalah belanja, mengikut hukum belanja kena debit kan. So, kita pun rekod lah bila kita bayar. So, this one cikgu anggap sepatutnya Januari, Februari, Mac semualah you bayar. Tapi cikgu nak senang, kita boleh, dia kata sepanjang tempoh kan. So, you straight away anggap dia bayar untuk setahun lah. So, dia straight away bayar 6,000. So, I mula dengan 2020 Disember 31st, katakan dia bayar. So, kita bayar kredit bank atau tunai, debit belanja gaji. Dia account belanja kan, so debit. So, we write that back 6,000. So, tetapi yang sepatut dia bayar ialah 10,000. Jadi, dia masih hutang 4,000. Dan cikgu kata, bila ini akaun belanja, perlulah hantar ke akaun untung rugi kan. Okay. Jadi, kita hantar ke akaun untung rugi, sepatutnya 10,000. Kita mematuhi prinsip permadanan. Kerana 10,000 ialah belanja yang sepatut dibayar. So, mengikut prinsip ini, mengikut prinsip tu, apa-apa belanja yang sebenar, yang tunjuk di penyata pendapatan, mesti yang sebenar. Okay. Jadi yang belum bayar pun kena masuk kira. So kita campurlah 4,000. Tengok cikgu lepas tu, cikgu campur 4,000 di sini, di sebelah debit. We cannot record the 4,000 di sebelah kredit. Cikgu sudah kata, inilah 6,000. Bila you record 4,000 di sebelah kredit, dia menjadi tolak. Gaji you bukan bertambah, sudah tolak 4,000 menjadi 2,000. Sudah salah lah tu. Okay. Sepatutnya I want it from 6,000 to 10,000. So, kita tambah. So, you nak tambah, dia sudah ada debit, you just record some more in debit. Jadi, dia akan tambah lah. You record the same side, it become tambah. You record in opposite side, it become tolak. So, now I want it tambah, menjadi tambahkan. I want the jumlah from 6,000 become 10,000. So, I tambah. So, I record di sebelah debit 4,000. So, butir dia, saya akan tulis belanja gaji belum bayar. Ataupun tak ada perkataan belanja pun boleh. Biar belum bayar, sudah erti dia belanja kan. So, kita boleh tulis gaji belum bayar atau belanja gaji belum bayar. Okay. Jadi, kita debit this account. Belanja gaji, we write there, belanja gaji belum bayar, we debit. Satu akaun lagi yang kita kredit ialah this account lah, gaji belum bayar. Okay, so we debit and we credit this account. Okay, kredit. Tarikh dia sama, belanja gaji, we write that 4,000. So, kalau kita letak di sebelah kredit, when I say credit can mean hasil atau liability kan. So, ini ialah belanja you belum bayar. Takkan dia hasil. Jadi, erti dia, ia adalah liability. Okay. Dicatat di sebelah kredit kerana gaji ini belum bayar. It become your burden. You have to pay next year. So, adalah liability kepada perniagaan. So, kita catat di sebelah kredit. And this liability, takkan next year tak jadi liability kan. Selagi you tak bayar, dia masih liability. So, dia akan kira baki hantar ke bawah dan bawalah ke tahun hadapan.
So 2021 Januari 1 bagi bawah ke bawah 4,000. So next year, beginning of next year, Januari 1 you have this liability and you perlu bayar. Means like that. Dia ada baki, means is a liability. Kita tengok yang ni, akaun belanja, tadi kita tambah 4,000 kan, so dia sudah menjadi 10,000. Jadi sudah menjadi 10,000, bolehlah I pindah ke akaun undur rugi. So I tutup this akaun belanja, as I said, akaun belanja dah hasil tak ada baki ya. Semua belanja akan hantar ke akaun undur rugi. Okay, hantarlah ke penyata pendapatan. Okay, 10,000. Hantar ke penyata pendapatan dengan jumlah yang sebenar yang you perlu bayar, yang sepatutnya. Okay. Jadi nanti dalam akaun untung rugi akan berada di debit side lah, because dia belanja. Akaun untung rugi pun ikut the hukum. Belanja adalah debit. Okay. Dan macam mana nak catat di aset? As I said, semua ini dipanggil catatan pelarasan. Why? Kerana I want to show the real liability and asset. Okay? Pada akhir tempoh ni. Because very important, as I said, siapa minat untuk tahu asset dan liability? Ialah pihak bank, pihak lembaga hasil, outsiders, pihak pelabur. They want to know your real asset and liability for end of this year. So you have to show the real. So asset and liability. So ini adalah liability. Di dalam PKK adalah tunjuk semua liability dan aset. Di dalam akaun untung rugi atau penyata pendapat ialah belanja dan hasil. Iaitu cikgu sudah terangkan kan. Okay. So kerana you sudah ada liability, so dalam PKK yang pada 31 Disember 2020 kita akan rekod belanja yang ni. Belanja gaji belum bayar ni, sebagai liability lah. Adalah di bawah liability semasa. Kerana dia perlu dijelaskan dalam masa yang pendek. Takkan you nak hutang gaji pekerja anda sampai bertahun-tahun. So, dalam masa yang singkat, beberapa bulan you kena settle. Ataupun next week. Jadi masa dia singkat, we call it liability semasa. So, you write down here. Okay, 4,000. Ini dia akaun untung rugi. Tadi cikgu kata kita hantarlah tutup akaun belanja gaji, kredit, dan debit lah akaun untung rugi. Sebelah debit side. Okay, belanja gaji tulis ini dicatat dengan jumlah yang sebenar. Okay, satu perkara yang cikgu perhatikan, bila kita buka akaun untung rugi, tarikh dia adalah di atas sini. Okay, dia hanya dibuka once a year. Jadi dia adalah berakhir. That means this belanja is from beginning of the year until end of the year. Tahun yang berakhir. Jadi sudah ada tarikh di sini, tak perlulah tulis tarikh di dua belah. Tak ada tarikh ya, biar tarikh di atas. Okay. Sekarang cikgu nak ajar pula macam mana nak rekod belanja prabayar. Okay, ataupun belanja dibayar terdahulu. Belanja prabayar erti dia belanja yang dibayar dalam tempoh perakaunan semasa. That means you pay the belanja now, tetapi you pay for untuk tempoh yang akan datang. That means you bayar sekarang tapi you sudah bayar lebih sehingga untuk next year. Okay? Jadi dia adalah merupakan aset kepada perniagaan kerana this is your money but you pay first for next year. Jadi adalah aset. Dia adalah terbalik daripada belanja belum bayar. Yang ini liability kerana you hutang. Tetapi ini bukan hutang, you sudah bayar lebih. Jadi dia sudah sebagai aset. Okay? Jadi ini contoh soalan dia supaya you lebih faham. Syarikat Istana telah beli satu polisi insurans. Dia beli insurans untuk kedai dia, insurans untuk kedai. Pada 1 hari bulan Julai 2020. Ingat sekarang kita nak rekod tempoh untuk 1 Januari 2020 sampai 31 Disember 2020. Jadi apa yang you bayar 1 Julai 2020 adalah pada tempoh itulah.
Okay, pada tempoh perakaunan yang kita nak buat. Dan tetapi dia bayar sebanyak 2,400 for the insurance, premium insurance. Dia bayar untuk tempoh setahun. That means dia straight away, dia beli pada 1 Julai, dia bayar for 1 year. That means apa yang dia bayar itu adalah sehingga 30 Jun 2021. Sepatut dia bayar for this year kan. That means dia bayar, dia beli Julai, dia sepatut bayar sampai Disember 2020. Tetapi kan orang nak senangkan, usually businessman, usually people will pay insurance straight away for 1 year if they can afford. Tak perlulah bayar tiap-tiap bulan all that. So, keadaan yang sama kepada syarikat Istana. Dia beli 1 Julai dan dia terus bayar untuk setahun hingga next year, Jun. So, erti dia sudah lebih bayar sehingga next year. Jadi macam mana kita nak rekod? Ingat, kita kena rekod mengikut prinsip pemadanan. Dan bila kita hantar ke penyata pendapatan, belanja insurans ni, yang hantar ialah sepatut dia bayar. Okay, so yang ni penerangan lanjut cara merekod. First, kita kena tentukan tempoh perakaunan kita dulu. Now you are doing for which year? Now I'm doing for yang berlaku 1 January until 31st December 2020. So untuk soalan macam tu, baik you buatlah garis ni, then you tentukan your tempo. So now your tempo I want to do is 1st January 2020 mula, dan mesti akhir, tamat pada 31st December 2020. So pada apa-apa belanja dan hasil yang berlaku dalam tempoh ini sahaja akan dihantar ke penyata pendapatan. So dia beli pada 1 Julai, so middle of the year. Okay, so sehingga 31st December, 6 bulan ni, Julai, Oktober, September, Oktober, November, Disember. 6 bulan ini merupakan belanja insurans yang sepatut hantar ke penyata pendapatan. So yang kita akan hantar hanya 6 bulan saja. Apa yang dia sudah bayar sampai Jun 30, 2021, that is another tempo. That is the belanja untuk tempo yang akan datang. Not the tempo I want to do now. Now I want to make sure berapakah untung dan rugi I sudah berniaga for this tempo. So apa belanja yang next tempo is tak boleh ambil kira. Kalau tidak nanti untung saya tak betul. So I just want to know the hasil for this tempo or belanja for this tempo. So kita akan hantar yang tempo ini sajalah ke penyata pendapatan, kerana tempo inilah merupakan belanja for this tempo. Okay, jadi hanya hantar ke penyata pendapatan 1,200 saja, half the year. Then another half the year, baki dia 1,200 ini adalah di luar tempo, tak boleh rekod di akaun untung rugi. Dia akan rekod sebagai aset lah, because it's your money, but you pay first. So actually it's your asset. So kita tengok macam mana nak rekod dalam akaun. So ini ialah belanja insurans, jadi kita bukalah akaun belanja insurans. Kita bayarkan, kita kredit bank, debit akaun belanja insurans kerana dia belanja, so debit. So you write down the date 2020 Julai 1 bank 2400. This is the amount you pay, but you pay for until next year. So bila kita nak hantar ke akaun rugi, I just hantar 1,200 saja. See, I credit this account, debit akaun rugi kan. So I only letak 1,200. Then tak balance kan, tengok. Jadi 1,200 kena letak di credit side. Kalau you letak sini nanti sudah lebih. I don't want lebih. I want to tolak keluar from this amount. I want tolak. Because ini sudah lebih. I want tolak keluar 1,200. So you letak di sebelah kredit. Kalau you letak di sini, dia menjadi tambah. Bertambah besar lagi your jumlah 2,400. I don't want this. I want it to be less. So I sebelah kredit. So I pun letak sebelah kredit 1,200. This is the money I sudah bayar lebih. So I call it insurance prabayar.
So once I credit this account, another account is insurance prabayar. So I pun kredit ni, debit lah account insurance prabayar. Okay, I record di sebelah debit kerana dia adalah aset. Cadat di sebelah debit kerana adalah aset. Okay, so this asset akan dibawa ke next year lah. Takkan now I pay you extra 1,200, then this money sudah disappear next year. Tak ada kan? I pay you extra mean next year I no need to pay this amount already. It will carry to next year. So kira lah bagi handa ke bawah. Then the bagi ke bawah di sebelah debit side. Menunjukkan now I got this money. This is my asset. So macam mana nak tunjuk dalam penyata kedudukan kewangan? So this asset akan record sebagai aset semasa. Kerana dia cuma sementara saja. Once next year January, then next year you can use for next year. Takkan 1,200 ni you bayar lebih, forever you no need pay anymore. Tak ada kan? Okay, dia hanya di 1,200 ni hanya boleh tahan sampai 30 Jun 2020. Then after this you have to pay again. So dia adalah sementara saja. Jadi kita panggil dia aset semasa. Jadi cikgu di sini tak tunjuklah macam mana nak rekod dalam jurnal. So dalam rekod dalam jurnal very important kan. So sama lah. If you faham the account, you know how to do the journal. So kalau dalam jurnal macam mana nak rekod? Macam mana nak rekod insurans prabayar keadaan ni. So I will debit dalam jurnal am I will write. I will debit I will write belanja. I will write insurans prabayar. The name of the account. I will write insurans prabayar debit 1,200. Then credit I will write belanja insurans 1,200. So because account insurans credit kan. So credit you write belanja insurans. Debit you write insurans prabayar. So sama juga lah untuk belanja gaji belum bayar. Macam mana nak rekod dalam jurnal? Rekod dalam jurnal ialah debit belanja gaji 4,000, kredit lah gaji belum bayar 4,000 kerana dia liability. Liability mesti credit side. When you do journal also they follow the hukum. Liability mesti credit. So dalam journal you sebelah kredit you tulis belanja gaji belum bayar kerana dia adalah liability.